Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadha an-nabiy al-karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Khudhul 'ata ma dama 'ata, fa iza sara rishwah fid din fala ta'khudhuhu. Ala inna rahal Islam dairah, faduru ma'al kitab haitsu dara. Ala innal kitaba was sultan sayaftariqan, fala tufariqul kitab. Ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. In asaitumuhum qataluhum wa in ata'tumuhum adallukum. Qalu ya Rasulullah, kaifa nasna'? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: kama sana'a ashabu Isa bin Maryam, nushiru bil manashir wa humilu 'ala al khushab, mautun fi ta'atillah khairun min hayati fi ma'siyatillah. Atau kama qal, hadis riwayat At-Tabrani. Daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kata dia, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, khuzul 'ata ma dama 'ata. Nabi kata, ambillah pemberian selagi mana pemberian itu pemberian. Maknanya Nabi SAW kata, kalau sekiranya ada siapa-siapa murah hati nak bagi apa-apa kat kita, itu pemberian. Dia bagi sama ada kerana dia suka kita, dia bagi sama ada kerana dia sayang kita, dia bagi sama ada kerana dia hormat kita, dia bagi sama ada kerana dia nak membalas jasa kita. Selagi mana pemberian itu kerana itu, Nabi SAW kata, khuzul 'ata, ambillah pemberian itu. Satu orang suka dekat kita, dia mai dia bagi minyak atar sebotol. Terima kasih. Satu orang dia sayang kita, dia mai dia bagi apa-apa satu benda dekat kita. Terima kasih. Selagi mana pemberian itu berupa pemberian, Nabi kata ambil, tidak salah. Fa iza sara rishwah fid din fala ta'khudhuhu.
Nabi kata apabila pemberian itu nampak berupa rasuah, apabila pemberian yang orang tu nak bagi dekat kita tu nampak macam nak jadi rasuah benda ni, fala ta'khudhuhu, Nabi kata jangan ambil. Bila duduk main hati rasa berbolak balik, bila duduk main hati berasa macam ish tak apa ke aku ambil, terus ambil. Ala inna rahal Islam dairah, Nabi kata ketahuilah sesungguhnya kisaran. Raha ni orang dulu kan dia ada batu duk kisang, dia buah apa tu, beras apa dalam tu, dia kisang, dia keluar ke tepi. Itu dia panggil raha. Raha. Nabi kata ala inna rahal Islam dairah. Islam ini, agama Islam ini dia berkisang, dia duk berpusing. Zaman Nabi SAW, orang-orang sahabat-sahabat yang masuk Islam kena teruk. Bilal bin Rabah, dia dera di tengah padang pasir, ketui batu besar atas dada dia. Keluarga Sumayyah, satu keluarga kena dera. Itu berlaku pada zaman bidayah Islam, pada zaman permulaan Islam, pada zaman awal-awal Islam. Lepas dia main satu ketika Islam disanjung tinggi, siapa jadi orang Islam tidak ada apa-apa ancaman. Islam itu terus berputar, terus berkisar. Satu hari dia main balik. Dia main balik zaman apabila jadi orang Islam kena dera. Maka Nabi SAW 1400 tahun dulu Nabi sebut, Nabi kata ala inna rahal Islam dairah. Islam ini adalah satu kitaran, Islam ini adalah satu pusingan, satu kisaran. Satu hari di bawah, satu hari di atas, lepas tu di bawah balik. Faduru ma'al kitab haitsu dara. Nabi kata apa nak jadi pun, zaman gelap ke zaman cerah, zaman senang ke zaman susah, yang pentingnya faduru ma'al kitab, hampa berkisar, hampa berputar bersama dengan Quran. Apa juga benda jadi, adakah Islam duduk di zaman gemilang, adakah Islam duduk di zaman tidak ada ancaman, ataupun Islam kembali kepada zaman diancam dan sebagainya, kalau hampa nak selamat, hampa ikut Quran. Ala innal kitab was sultan sayaftariqan. 1400 tahun dulu Nabi kata ketahuilah bahawa akan sampai satu masa di mana pada ketika itu di antara ajaran kita, di antara ajaran Quran dengan pemerintahan bertelingkah. Quran habaq macam ni, pihak berkuasa mau lugu ni. Jadi macam mana duk jadi hari ini, duk jadi di Mesir, duk jadi di Syria hari ini. Ini keadaan dia. Satu pihak yang mempunyai sultah, satu pihak yang mempunyai power, satu pihak yang punya kuasa, dia ada arah dia nak pi. Manakala ada sekelompok rakyat pula tak mau pi jalan tu, sebab dia tahu jalan tu nak jatuh gaung, sebab dia tahu jalan tu nak pi ke neraka, sebab dia tahu jalan tu jalan berdosa, maka dia tak mau ikut jalan tu. 1400 tahun dulu Nabi dah kata ala innal kitab was sultan sayaftariqan. Ketahuilah akan mai satu masa dekat hampa di mana pihak yang berautoriti, pihak yang mempunyai kuasa, pihak yang memegang tampuk pemerintahan dan sebagainya, depa jalan depa, sedangkan Al-Quran jalan Al-Quran. Apa yang berlaku di Syria pada hari ini? Di Syria pada hari ini Bashar sampai ke tahap suruh rakyat dia suruh mengucap bahawa tidak ada Tuhan melainkan Bashar. Zaman teknologi hari ini, tuan-tuan boleh buka YouTube, boleh tengok benda ni, macam mana orang yang tidak mau ikut kehendak
dia dan tentera dia yang menjadi tali barut dia. Siapa yang tidak mau ikut dia bunuh dengan gergaji karan. Gergaji yang kita sini duk guna duk tebang balak, gergaji yang kita sini duk guna duk tebang pokok nyok, gergaji tu dia pergi tonyoh tengkuk orang yang tak mau ikut cakap dia. Internet tunjuk gambar-gambar macam ni live. Tak sangka kita 1400 tahun dulu sahabat Nabi yang mengikut Islam yang dibawa oleh Nabi kena, tiba-tiba hari ni jadi lagi benda macam tu. Dan yang sedihnya apa dia jadi di kalangan orang yang mengaku Islam dan yang kena juga orang Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala innahu sayakunu alaikum umara yaqduna li anfusihim ma la yaqduna lakum. Nabi kata ketahuilah, 1400 tahun dulu Nabi kata ketahuilah, dia akan mai satu masa di mana orang-orang yang mempunyai kuasa, umara, pemerintah, orang-orang yang memegang kekuasaan membuat keputusan memihak kepada mereka, tidak kepada kamu. Dia akan main satu zaman di mana orang-orang yang pegang kuasa ni, apa decision, apa keputusan yang dia buat untuk interest dia, untuk kepentingan dia, dia tak mengira tentang rakyat yang ada. Dia nak secure, dia nak selamatkan hak dan kepentingan dia, dia tak peduli orang lain. In asaitumuhum qatalukum. Nabi kata dalam keadaan itu, kalau sekiranya kamu menentang mereka, kamu menderhaka mereka, qatalukum. Mereka tak fikir dua kali, mereka bunuh kamu. Ini apa yang berlaku di dua negara ini, di Mesir dan di Syria pada hari ini. Satu presiden yang menang cara demokrasi, satu presiden yang menang secara undi ramai, semata-mata dengan menggunakan alasan kata ada ramai rakyat tak suka dekat dia, maka dia digulingkan. Walhal dia menang secara demokrasi, rakyat terbanyak nak dia, dia digulingkan dengan satu alasan saja, ada ramai orang tak suka dekat dia. Dan selepas penggulingan naik rejim baru, ramai juga tak suka dekat dia, tak apa pula. Ketidakadilan ini dah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun dulu. Apa yang berlaku bukan benda baru, apa yang berlaku bukan benda yang luar jangka, tapi apa yang berlaku adalah satu benda yang sudah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walhal dia yang dipilih dengan suara banyak itu orang baik. Bukan sahaja doktor PhD di dalam engineering, bahkan dia hafaz Quran. Cuma mungkin silap dia sebagai manusiawi, silap sikit, gopoh, itu saja. Gopoh. Tuan-tuan tak mudah tuan-tuan. Membangkang dan mengkritik itu mudah, mentadbir dan memerintah itu sangat payah. Mungkin di situ silap sikit dia, bila dia naik dia gopoh, nak buat perubahan cepat sehinggakan orang belum bersedia. Kesilapan itu bukan kesilapan yang boleh diterima oleh syarak sehingga menyebabkan dia wajar digulingkan. Pemilihan yang dibuat oleh suara ramai mesti dihormati. Nabi kata in asaitumuhum qatalukum. Bila orang yang dapat kuasa ini tidak berpedomankan agama, siapa bangkang dia, qatalukum, dia bunuh kamu. Dia tak peduli budak-budak, dia tak peduli orang tua, dia tak peduli orang perempuan, dia bunuh semacam aja.
wa in ata'tumuhum adallukum. Nabi kata masalahnya ialah apabila kita taat dia menyesatkan kita. Bila naik umara, bila naik pemerintah yang tak reti agama ni, masalah dia apa dia? Dia suruh kita taat dia sedangkan dia tak betul. Kalau kita taat dia bawa kita ke jalan sesat. Bila kita bantah dia, bila kita lawan dia bunuh kita. Satu benda yang pernah berlaku pada zaman Firaun, satu benda yang berlaku pada zaman Namrud. Bagaimana Namrud marah kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam bukan buat apa pun kat dia. Nabi Ibrahim alaihissalam cuma mengajak manusia pada masa tu sembah Allah. Itu saja. Marah dia kepada Nabi Ibrahim sampai ke tahap jatuh hukum. Ibrahim ini wajar dibakar hidup-hidup. Allah Subhanahu wa ta'ala tunjuk kuasa dia kerana yang nak dibakar ini kekasih dia. Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan selamat ke atas Ibrahim. Api taat perintah Allah. Api yang sifatnya panas membakar bertukar jadi sejuk dan aman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Nabi SAW cerita macam ni di depan sahabat, Nabi kata ni kuna abang dekat hampa, Islam ini ibarat satu putaran. Ada hari kita susah, ada hari kita senang. Tapi bila senang jangan ingat selalu senang. Tak mustahil kita akan kembali susah. Nabi habaq dekat sahabat-sahabat dia jaga-jaga. Satu masa esok, siapa panjang umur akan jumpa satu keadaan di mana Quran kata macam lain, pemerintah kata macam lain. Kalau hampa panjang umur, jumpa zaman tu, hampa kekal mengikut Quran. Nabi kata masalah pemerintah pada zaman tu, masalahnya apa? Kalau kamu taat dia sesatkan kamu. Kalau sekiranya kamu bangkang dia bunuh kamu. Dan Nabi cerita macam ni, sahabat kata dekat Nabi SAW, qalu ya Rasulullah, kaifa nasna? Sahabat kata, ya Rasulullah, kalaulah takdir kami jumpa zaman tu, kaifa nasna? Apa patut kami buat? Adakah kami patut lawan dia ataupun kami patut ikut dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata kama sana'a ashabu Isa bin Maryam. Apa jadilah macam mana pengikut Nabi Allah Isa alaihi salam. Depa kekal taat kepada Nabi Isa, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau apa jadi pun depa dengan agama yang dibawa oleh Isa alaihi salam. Bahkan orang yang ikut Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi kata nushiru bil manashir. Depa sampai ke tahap digergaji dengan gergaji. 1400 tahun dulu Nabi sebut, hari ini jadi di Syria. Dalam YouTube tunjuk tentera dia pegang gergaji mesin ni, suruh sebut tidak ada Tuhan melainkan bashar. Tak mau sebut, gergaji duk jalan tu main dekat, kena ni pocik darah keluar, terkulai tengkok. Allahu Akbar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, 1400 tahun dulu Nabi kata pengikut Nabi Isa digergaji kepala mereka itu dengan gergaji. Wahumilu alal khusyab, mayat-mayat mereka dipacak di kayu-kayu pancang. Dah lepas bunuh, sula mayat buh tepi jalan. Mautun fi ta'atillah khairun min hayati fi ma'siyatillah. Nabi kata kalau mati dalam keadaan taat kepada Allah lebih baik daripada hidup dalam keadaan derhaka Allah. Hadis itu riwayat At-Tabrani, dan kata Ibnu Hibban hadis itu sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Khabbab
bin Al-Arad radhiyallahu anhu. Kata dia, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil Ka'bah. Qulna lahu ala tastansiru lana ala tad'u Allah lana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ar-rajul fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi fayuja'u bil minshar fayudha'u ala ra'sihi fayushaqqu bithnataini wa ma yasudduhu dhalika an dinihi wa yumshatu bi amshatil hadid ma duna lahmi min azmin aw asabin wa ma yasudduhu dhalika an dhalik. Wallahi la yutimmanna hadha al-amr hatta yasira ar-rakib min San'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah aw adh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun atau kama qal, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, kata Khabbab, kami satu hari pergi mengadu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu kami pergi itu, Nabi mutawassidun burdatan lahu fi zilil Ka'bah. Nabi ambil burdah, ambil kain burdah, kain selendang dia, ada buat selimut dia tu, Nabi gumpai-gumpaikan kain itu buat bantai. Nabi tidur di bawah bayangan Kaabah. Ini cerita masa Khabbab bin Al-Arad dan beberapa orang sahabat nak pergi jumpa Nabi, nak mengadu dekat Nabi tentang jerih payah mereka pada zaman itu. Nabi duduk di tepi Kaabah, ambil bayang Kaabah tu, Nabi tidur berbantalkan kain burdah. Sahabat-sahabat kata dekat Nabi, ala tastansiru lana. Dia kata, ya Rasulullah, tak bolehkah minta Allah Subhanahu wa ta'ala tolong kita? Tak tahanlah dengan tekanan, dengan penindasan, dengan kezaliman, dengan kejahatan yang dibuat oleh kafir musyrikin Makkah. Sahabat-sahabat sebagian tak boleh tahan. Kalau mereka boleh tahan pun, mereka tak tahan tengok kawan mereka kena darah. Pergi jumpa Nabi SAW, kata dekat Nabi, ala tastansiru lana ya Rasulullah, tak bolehkah tengok kok mana tolong kami ni? Ala tad'u Allah lana ya Rasulullah, tak bolehkah tengok kok mana boleh doa dekat Allah, minta Allah buat sesuatu bantu kita? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi jawab, Nabi katakan, ar-rajul fi man qablakum yuhfaru lahu fil ardi fayuj'alu fihi. Berlaku pada kalangan umat sebelum daripada hampa dulu, ditangkap oleh musuh-musuh Allah, oleh musuh-musuh Nabi. Mereka ni ditangkap, ditanam sekerat badan, daripada pinggang ke bawah tanam dalam tanah, daripada pinggang naik ke atas saja. Nak lari tak boleh, nak buat apa pun tak boleh. Fayuja'u bil minshar, dibawa mai kepada mereka ni minshar, bawa mai gergaji. Rupanya gergaji ni satu bahan seksa sejak daripada zaman tu. Bukan zaman Nabi, zaman Nuh, zaman Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah biasa digunakan gergaji untuk nak mengazab dan menyiksa orang-orang yang taat Allah Subhanahu wa ta'ala. So, apa yang berlaku di Syria adalah ulangan kepada sejarah yang pernah berlaku. Nabi kata, kalau hampa rasa tak boleh tahan, hampa kena ingat umat sebelum hampa kena lagi teruk pada hampa. Ditangkap mereka ini, ditanam sekerat badan, dibawa mai minsyar, dibawa mai gergaji.
fayudha'u ala ra'sih, diletakkan gergaji itu betul-betul di atas kepala, fayushaqqu bithnataini, kemudian digergaji terbelah dua, hidup-hidup mantah-mantah digergaji tengah-tengah ubun-ubun kepala, terbelah dua badan ni, semata-mata kerana nak ikut agama yang dibawa oleh Nabi zaman mereka. Wa ma yasudduhu dhalika an dinih, Nabi kata tapi umat zaman itu, nama kata azab seksa tu nak menghalang mereka daripada berpegang pada agama, dak sekali-kali. Umat zaman tu depan mata dia, mak dia kena gergaji, dia tak tinggal agama yang dia pegang. Umat zaman tu anak dia cukup punya sayang, digergaji kepala terbelah dua depan dia, nama kata nak tinggal agama Allah, tak tinggal. Wa yumshatu bi amshatil hadid, bahkan Nabi kata ada yang lebih teruk daripada itu, disikat badan mereka itu dengan sikat besi. Dia guna sikat tu macam besi orang duk tenggalah bendang tu, macam sikat macam tu disikat badan manusia itu, maduna lahmi min azmin aw asabin, disikat badan tu luruh isi dan urat-urat ini sampai tinggal tulang. Tuan yang kata musuh Allah ni cukup dahsyat. Wa ma yasudduhu dhalika an dinih, Nabi kata tapi umat zaman itu, nama kata nak tinggal agama dia, dak sekali-kali. Wallah, Nabi kata demi Allah, la yutimmanna hadzal amr hatta yasira rakib min San'a ila Hadramaut. Nabi dengan penuh yakin, Nabi kata wallah, demi Allah, Allah subhanahu wa ta'ala la yutimmanna hadzal amr, Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan komplitkan agama ini. Nabi ni dia punya confident ni cukup dahsyat. Hang mailah ancaman macam mana pun, hang mailah ugutan macam mana pun, hang mailah seksaan macam mana pun, Nabi SAW kata apa? Demi Allah, ini agama Allah punya, dan Allah pasti akan menyempurnakan agama ini. Tuan-tuan, kalau hari ini kita ada motivator, kita ada orang yang pandai memberi motivasi, boleh bagi semangat dekat kita, Nabi adalah ketua kepada segala motivator. Nabi kalau dia bercakap di depan sahabat-sahabat dia, bukit batu pejai tu, kalau Nabi suruh pergi reban bukit tu. Powernya cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, dan apabila Islam sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hatta yasira rakib min San'a ila Hadramaut, apabila Islam sudah berkuasa, keamanan akan dapat dilihat oleh semua manusia. Pada ketika itu, rombongan dagangan membawa barang dagangan daripada San'a pergi ke Hadramaut, tidak ada sekok pencuri pun akan ganggu di jalanan. Itu Islam. Itu Islam yang orang pakat duk tak mau tu. Islam ni kalau dia memerintah, dia janji apa tuan-tuan? Dia janji keamanan. Islam ni kalau dia memerintah, dia janji apa? Dia janji kemakmuran. Islam ni kalau dia memerintah, dia janji apa? Dia janji keadilan. Orang Islam lebih-lebih lagi tak sepatutnya takut dengan Islam. Orang bukan Islam juga tidak perlu takut dengan Islam. Kerana Islam, kalau sekiranya Islam betul yang memerintah, dia menjanjikan keamanan, kemakmuran dan keadilan merata kepada semua orang. Nabi SAW kata, ketika Islam sudah didaulatkan, ketika Islam sudah pegang kuasa, pada ketika itu orang bawa barang dagangan daripada San'a nak pergi ke Hadramaut, bawa pilah. Tak ada siapa pun nak pergi duk curi harta mereka.
La ilaha illallah. Hari ni tuan-tuan, duk traffic light depa Samun. Ni balik kerja naik kereta masuk rumah pakai autogate, pakai pagar karan. Daripada jauh tekan buka, masuk kereta, pintu pagar tengah duk tutup tu, penyamun masuk dulu. Dia pergi rengkuh nak buka pintu kereta ni, tak buka, dia cabut helmet dia rembas cermin kereta bagi pecah. Sampai begitu sekali beraninya orang buat jahat. Dia pegang beg tangan orang perempuan ni, dia nak rabut, duk tahan-tahan juga, parang duk ada sebelah tangan lagi, sebelah tangan hilang. Siapa kata? Buka dalam internet tengok gambar-gambar yang dirakam oleh CCTV, kejadian yang berlaku dalam laman rumah sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berbeza dengan jaminan Nabi SAW. Kalau betul Islam memerintah, dia kata orang bawa barang dagangan daripada Sana'a pergi ke Hadramaut, tak ada siapa akan usik dia. Pasal apa? Pasal Islam sudah memberikan cukup kepada semua orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tidak cukup dengan itu. Nabi kata awidhi'ba ala ghanami, kamu akan tengok satu benda yang cukup pelik jadi. Apa dia? Az-zi'bu dengan ghanam boleh duduk sekandang. Az-zi'bu serigala, ghanam tu kambing panggang, kambing grill yang open house tu. Ghanam, kambing dengan serigala ni mana boleh duduk sekali, dia faham tinggal ekor aja. Tapi Nabi nak abang kata Islam kalau memerintah ni, dia kata Nabi buat satu kiasan. Serigala boleh berkawan dengan kambing, duduk satu kandang, boleh makan si istalam. Tuan-tuan percaya tak kalau Nabi kata ni? Percaya tak? Hadis ni hadis Bukhari, hadis sahih, riwayat. Percaya tak percaya? Tak percaya pun angguk bila. Pasal apa? Pasal takut malaikat dia tulis. Malaikat dia tulis, dia kata ni haji ni dia umai masjid saja. Tak percaya rupanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, last sekali Nabi bagi satu buah yang kita jangan lupa. Nabi kata apa? Walakinnakum tasta'jilun. Nabi kata cuma masalah dengan hampa ni satu. Nabi kata apa dia? Tasta'jilun. Hampa kalut, hampa nak buat apa-apa benda hampa kalut. Ni saja masalah dia. Gopoh. Kalau boleh ni mai ceramah ni, satu ceramah ni kira tukang habis satu aluk stang ni. Kalau boleh nak lagu tu, tasta'jilun, kalut sangat. Nak buat kalau boleh nak buat ni, aku target dalam sebulan ni aku nak settle. Nanti saat Nabi pun 23 tahun tuan-tuan, 23 tahun nak jadi sebuah daulah Islamiah di Madinah yang utuh, stabil itu 23 tahun. Itu Nabi. Pengajaran paling besar kepada tuan-tuan, teruskan kerja dakwah, sabar kena kuat. Kerja dakwah mesti diteruskan, tetapi sabar kena kuat. Jangan gopoh, jangan kalut, pelan-pelan. Mana-mana ada kawan kita satu pejabat, mana-mana ada adik-beradik kita satu rumah yang nampak macam liang dengan Islam ni, tarik dia dengan penuh kasih sayang. Jangan maki hamun dia, jangan cerca dia, jangan kata-kata kesat kepada dia. Terang kat dia. Kadang-kadang dia menentang kerana tak faham. Kalau sekiranya kita manfaatkan ruang yang ada dengan penuh sabar, insya-Allah Allah bantu kita satu hari. Doa jangan diabaikan. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, masa depan adalah untuk Islam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16.